Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Idlan Azmi bin Muhammad. Hari ini saya dan 4 lagi orang rakan saya akan menceritakan mengenai tajuk solat, kelebihan solat dari sudut Islam dan daripada sudut saintifik. Okey, pertama-tamanya sekali, mengenai tajuk ni terdapat satu firman Allah yang bermaksud, bacalah serta ikutlah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu daripada Al-Quran, dan dirikanlah solat dengan tekun. Sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan yang keji dan mungkar. Daripada surah Al-Ankabut ayat 45. Okey, daripada ayat ni banyak persoalan yang boleh boleh ditanyakan. Sebagai contoh, mungkin ada yang tertanya-tanya, apa kaitannya ayat ni dengan tajuk, iaitu kelebihan solat daripada Islam. Kita tanya pasal kelebihan. Apa yang saya dapat daripada ayat ni adalah Allah berfirman, Allah katakan kepada Nabi Muhammad dan juga seluruh umat Islam supaya bacalah apa yang diwahyukan kepadamu daripada Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Dan Allah juga menekankan bahawa dirikanlah sembahyang dengan tekun. Maksudnya kita kena fokus dalam melakukan sembahyang ataupun solat, kerana sesungguhnya solat tu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Solat tu boleh menghalang kita daripada melakukan perkara-perkara yang boleh mempendatangkan dosa. Okey, dekat dalam ayat tu pun dah diberitahu bahawa kelebihan mengenai solat ni. Okey, untuk solat ni pula, solat ni merupakan suatu kewajipan yang mana wajib dilakukan oleh seluruh umat Islam di atas muka bumi ni. Okey, sebabnya melalui solat ni pelbagai perkara dapat diselesaikan, dan juga keinginan untuk membuat dosa tu akan juga dapat juga dielakkan. Okey, lepas tu apa pula kaitannya dengan sains? Okey, sebenarnya dekat dalam solat ni memang banyak benda yang dapat dikaitkan. Sebagai contoh, sebenarnya dalam pergerakan dalam solat ni pun ada dia punya kelebihan dia dalam sains, yang mana dibuktikan secara saintifik. Sebabnya sains ni dia adalah satu kombinasi kaedah yang mana menggunakan pemerhatian, pemikiran secara logik, dan juga andaian ataupun kesimpulan, ataupun nama sains sikit, hipotesis lah panggil. Okey, kiranya benda ni Allah beri kita sesuatu benda untuk kita lakukan, dan benda tu tidak pernah tiada manfaatnya kepada diri manusia sendiri. Bukannya dari segi rohani saja, dan juga dari segi jasmani. Allah memberikan satu benda seperti solat ni, Allah berikan kita sebab. Walaupun benda ni wajib, dan Allah bagi juga kita sebab kenapa kita ni. Kajian saintifik pernah mengatakan bahawa banyak benda yang ada dalam pergerakan dalam solat, perbuatan dalam solat ni, yang membantu tubuh badan kita. Saya tak nak ulas lagi lebih panjang, jadi itu saja untuk pendahuluan. Saya akan berikan untuk pendedahan secara detail kepada rakan saya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya teruskan topik solat dari sudut Islam dan saintifik kepada isi yang pertama, iaitu solat dapat meningkatkan tahap kerohanian. Menurut riwayat Ahmad dan Muslim, bahawasanya sempadan orang Islam dengan orang kafir iaitu sembahyang. Dalam sesetengah riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud, bahawasanya urusan yang memisahkan antara kita sebagai orang Muslim dengan mereka sebagai orang kafir ialah sembahyang. Maka sesiapa yang meninggalkannya, sungguh ia menjadi kafir. Solat dapat mendekatkan diri dengan penciptanya.
Mendirikan solat memberi makna kita berusaha untuk menjadi mukmin yang berpegang kepada amanah dan menepati janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah amat menyukai hamba-hambanya yang berpegang kepada amanah. Terdapat firman-Nya di dalam Al-Quran yang bermaksud, orang-orang yang menunaikan amanah dan menepati janji, mereka itulah yang mewarisi, iaitu mewarisi syurga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Surah Al-Mu'minun ayat 8 sehingga ayat 11. Hal ini atas perintahnya dalam menunaikan solat sewaktu peristiwa Isra' Mi'raj, di mana turunnya wahyu mewajibkan umat Nabi Muhammad SAW solat 5 waktu sehari semalam. Kita sebagai manusia juga pasti menyukai orang yang amanah. Dan orang yang amanah pasti disayangi masyarakat, apatah lagi Sang Pencipta yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Selain itu, solat merupakan anugerah pengampunan Tuhan kepada hamba-hambanya. Solat-solat fardu boleh mengangkat dosa-dosa yang kecil seperti mana hadis Rasulullah SAW yang bermaksud, solat 5 waktu dari solat Jumaat ke solat Jumaat yang lain dan dari puasa Ramadan ke puasa Ramadan yang lain adalah penghapus dosa-dosa kecil di antara waktu-waktu tersebut selama tidak melakukan dosa-dosa besar. Riwayat Muslim. Imam Ibn Rajab menyatakan dalam kitabnya bahawa sebahagian ulama berkata bahawa sesungguhnya solat menghapuskan dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar. Hal ini dikuatkan lagi dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, jika kamu menjauhkan dosa-dosa besar yang dilarang kamu melakukannya, kami akan mengampunkan kesalahan-kesalahan iaitu dosa kecil kamu dan kami akan masukkan kamu ke tempat yang mulia iaitu syurga. Surah An-Nisa ayat 31. Selain itu, jelas diterangkan dalam Al-Quran bahawa solat merupakan penghapus dosa-dosa kecil kita selama ini. Betapa indahnya Islam dalam mendidik umatnya. Dengan hanya solat yang berberkatkan tidak sampai 5 hingga ke 10 minit dan 5 kali sehari sahaja dapat menghapuskan dosa-dosa kecil yang mungkin kita sendiri tidak sedar telah melakukannya. Solat juga merupakan tembok untuk seseorang itu dari melakukan perkara keji dan mungkar. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Al-Ulumuddin menuliskan bahawa solat harus dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Abu Ayyub, Rasulullah SAW bersabda, jika engkau mengerjakan solat, maka solatlah dengan solat orang yang berpisah. Menurut Imam Al-Ghazali, maksud hadis tersebut adalah memerintahkan umat Islam agar ketika solat melepaskan atau memisahkan hawa nafsunya, perpisahan dengan kesempatan hidupnya dan perpisahan dengan seluruh yang dimilikinya, tulis Imam Al-Ghazali. Oleh itu, sewaktu solat, kita harus melupakan sementara apa yang ada di dunia dan tumpukan sepenuhnya kepada Sang Esa. Dengan itu, kita tidak akan mudah leka dan alpa terhadap perkara yang menjerumus ke dunia semata-mata, malah mengingati bekalan kita di akhirat kelak. Kesimpulannya, solat dapat meningkatkan ketakwaan seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini kerana sifat manusia itu sendiri secara fitrahnya ingin kembali kepada Tuhannya. Allah berfirman yang bermaksud, setelah jelas kesesatan syirik itu, maka hadapkanlah dirimu, engkau dan pengikut-pengikutmu wahai Muhammad ke arah agama yang jauh dari kesesatan. Turutlah terus agama Allah, iaitu agama yang Allah menciptakan manusia dengan keadaan bersedia dari semula jadinya untuk menerimanya. Tidaklah patut ada sebarang perubahan pada ciptaan Allah itu. Itulah agama yang betul lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Surah Ar-Rum ayat 30. Islam telah menetapkan tata cara hidup yang sempurna dengan bimbingan kitab Al-Quran. Oleh itu, kita sebagai umat Islam haruslah berbangga dengan agama yang kita cintai. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Munir bin Muhammad Muhyiddin. Hari ini saya nak membincangkan tentang solat menjana akhlak masyarakat. Poin yang pertama, ibadah solat secara berjemaah dapat mengeratkan silaturahim. Perkara ini berlaku kerana solat jemaah ini dilakukan secara beramai-ramai dan kebiasaannya di akhir solat jemaah ini, para jemaah akan bersalam-salaman antara satu sama lain dan akan mengeratkan silaturahim antara mereka. Poin yang kedua, solat dapat melahirkan masyarakat yang selalu mengikuti peraturan. Perkara ini kita dapat lihat apabila sebelum kita melakukan solat, kita mempunyai peraturan tersendiri iaitu berwuduk. Berwuduk pula mempunyai banyak tata tertib yang kita perlu patuhi untuk kita melakukan solat dengan sah. Perkara ini dapat melahirkan sifat
disiplin pada seseorang masyarakat itu. Kesimpulannya, dengan solat ini kita dapat membaiki diri kita kepada yang lebih baik jika kita melakukannya dengan sempurna dan khusyuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ibn bin Ramli. Saya dari CS 110. Hari ini saya ingin menerangkan mengenai erti pergerakan dalam solat secara saintifik. Pada zaman yang moden ini, ramai orang telah menggunakan teknologi dengan bijak, seperti contoh mengkaji setiap pergerakan manusia. Kajian menunjukkan bahawa setiap pergerakan yang kita lakukan akan memberi kesan kepada badan kita sendiri. Contohnya seperti kita berjoging, bersenam ataupun bersukan. Tetapi ramai yang tidak tahu bahawa pergerakan dalam solat juga ada kaitan dengan saintifik dan memberi kesan yang baik pada tubuh badan kita. Hal ini kerana untuk seseorang yang sudah dilahirkan sebagai seorang Islam, agak susah untuk mereka mengkaji di setiap pergerakan di dalam solat kerana mereka hanya belajar fardu ain dan fardu kifayah. Tapi untuk yang tidak beragama Islam, mereka suka mengkaji perbuatan seorang Muslim. Dalam kita tak sedar, pergerakan dalam solat banyak memberi manfaat kepada tubuh badan kita sendiri. Jika kita mendirikan solat dengan sempurna, ia akan menghasilkan ketenangan kepada otak dan dapat mengekalkan kestabilan emosi. Bukan itu sahaja, malah pergerakan-pergerakan dalam solat juga boleh dikatakan sebagai senaman ringan, seperti contoh berdiri tegak, rukuk, duduk antara dua sujud dan sujud. Kajian Dr. Fatimah menunjukkan bahawa jika kita mendirikan solat dengan sempurna, kesihatan kita akan lebih baik daripada mereka yang solat dengan tidak sempurna dan tidak khusyuk. Seperti contoh mereka solat laju-laju, mereka solat secara tergesa-gesa. Hal ini disabitkan dengan postur badan seseorang. Pertama sekali, berdiri tegak. Sewaktu solat, kita akan berdiri dan fokuskan diri untuk menjalankan ibadah. Solat ini akan membuatkan tulang belakang kita jadi straight dan tidak bengkok, dan sekaligus menguatkan kedua belah kaki kita. Seterusnya, dalam rukuk juga ada kebaikannya, yang mana jika kita dalam keadaan rukuk, iaitu apabila tulang belakang kita lurus melintang, ini akan melambatkan proses penuaan. Tisu dalam badan lebih aktif, proses imbangan air dalam badan jadi lebih baik dan melancarkan fungsi buah pinggang. Selain daripada itu, sujud dapat menghasilkan kadar denyutan jantung yang paling rendah, dan kita juga digalakkan untuk lamakan sedikit tempoh ketika sujud. Berhenti seketika ataupun tumakninah ketika solat dapat memberikan ketenangan kepada tubuh badan kita. Ketika kita sujud, sewaktu dahi menyentuh lantai, ini akan menyebabkan pengaliran darah ke dalam bahagian otak, sekaligus memberi kesan yang baik untuk penglihatan, pendengaran dan kebolehan mengingat. Akhir sekali duduk di antara dua sujud dapat memberi impak kepada abdomen kerana dapat menekankan ia ke bawah, sekaligus dapat membantu penghadaman. Seperti yang kita lihat, solat ini bukan sahaja satu ibadah, malah ia senaman ringan yang dapat memberikan kesan yang baik pada tubuh badan. Hal ini kerana pergerakan relatif antara sendi selain postur badan. Kesimpulannya, solat ini fardu ain. Ia merupakan ibadah wajib untuk setiap individu mengerjakan ibadah tersebut. Jelaslah bahawa di sini solat bukan sahaja memberi pahala kepada kita, malah ia dapat menyihatkan tubuh badan kita sekaligus. Jika kita meninggalkan solat, bukan sahaja kita berdosa, malah kita juga tidak dapat menjaga tubuh badan dan ketenangan minda kita sendiri. Semoga kita semua dapat menjalankan ibadah solat dengan sempurna, sekaligus dapat menjaga kesihatan tubuh badan. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khairul Hazwan bin Muhammad Zahar akan menyambung isi tentang kebaikan solat. Terdapat pelbagai kebaikan yang dapat kita peroleh dengan menunaikan solat. Bukan sahaja dirahmati dan dikurniakan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala,
tetapi kita juga dapat memperoleh kebaikan yang lain dari segi kesihatan badan dan juga mental. Pergerakan solat yang melibatkan berdiri tegak, rukuk, duduk di antara dua sujud dan sujud secara tertib dan berulang diumpamakan seperti senaman ringan. Berdasarkan kajian oleh Pesyarah Universiti melalui perbandingan di antara pelajar yang kerap dan jarang mendirikan solat, menunjukkan bahawa solat dapat meningkatkan kesihatan mental yang baik seperti menghilangkan letih dan meningkatkan tenaga badan. Hal ini dapat membantu pelajar untuk lebih fokus dalam pembelajaran dan mengulang kaji. Selain daripada belajar, ia juga sesuai untuk setiap umat Islam kerana ia dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memberi tenaga untuk melakukan kerja harian. Peningkatan tenaga juga dapat menggalakkan kita untuk melakukan ibadah sunat yang lain seperti membaca Al-Quran, berzikir dan berpuasa. Amalan solat menyamai senaman yang boleh meningkatkan pengaliran oksigen ke otak dan meningkatkan kecerdasan otak. Oleh sebab demikian, umat Islam sewajarnya memperbanyakkan amalan solat sunat agar dapat meningkatkan pengaliran oksigen ke otak lalu dapat meningkatkan kecerdasan otak. Hal ini perlu dididik oleh ibu bapa dan guru kepada anak-anak dan pelajar dari akar umbi agar dapat melahirkan generasi muda yang lebih aktif, cerdas dan bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan ini bukan sahaja sesuai diamalkan oleh generasi muda, malah perlu juga diamalkan oleh setiap generasi kerana kebaikannya memberi manfaat yang sangat tinggi kepada setiap umat Islam. Pergerakan dalam solat melibatkan banyak otot-otot. Ia dapat meningkatkan fungsi dan kekuatan otot, justru dapat mengurangkan lemak di dalam badan. Apabila gumpalan lemak berkurangan, tisu otot akan meningkatkan dan melambatkan proses penuaan dan kekenduran tisu otot lalu mengelakkan penyakit seperti penyakit jantung, kolesterol tinggi dan kegemukan. Umat Islam digalakkan melakukan amalan solat sunat agar dapat menghindarkan diri daripada penyakit seperti yang diterangkan. Daripada penerangan saya tadi, jelaslah bahawa solat dapat memberi pelbagai manfaat kepada pengamalnya, bukan sahaja dapat memperoleh pahala, bahkan akan mendapat manfaat dari segi kesihatan dan juga kecerdasan minda. Ibu bapa perlu membimbing anak-anak untuk sentiasa melakukan ibadah sunat, terutama solat-solat sunat, kerana manfaatnya sangat banyak. Guru-guru dan pendidik juga perlu mengajar para pelajar di sekolah tentang kebaikan solat dari segi sains supaya pelajar tahu tentang kebaikannya terhadap badan. Pihak kerajaan dan juga bukan kerajaan juga perlu memainkan peranan penting dalam memperbanyakkan program ibadah yang dapat meningkatkan minat umat Islam untuk melakukan amalan solat dan juga solat sunat. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Kesimpulannya, apa yang ingin kami bentangkan pada hari ini adalah untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat di luar sana tentang kelebihan solat dari segi saintifik. Kerana kita dapat lihat masyarakat di luar sana, terutamanya di kalangan remaja, hanya mengetahui bahawa solat ini adalah satu perkara yang wajib dilakukan oleh setiap Muslim. Malahan mereka tidak tahu tentang kelebihan-kelebihan solat ini dari segi saintifiknya. Cadangan kami supaya pihak kerajaan perlu mengadakan ceramah secara virtual seperti rancangan televisyen yang berkaitan dengan solat dari segi saintifik supaya dapat mengisi masa lapang masyarakat-masyarakat yang berada di rumah kerana negara ini sedang menghadapi satu pandemik yang menyebabkan semua masyarakat perlu berada di rumah. Okey. Seterusnya, pihak sekolah perlu mengadakan satu siaran langsung di laman sosial Facebook supaya pelajar-pelajar tidak membuang masa berada di rumah disebabkan sekarang pusat pendidikan ditutup buat sementara waktu disebabkan oleh pandemik COVID-19. Itu saja daripada kami. Yang lemah itu daripada kami sendiri, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua dilindungi daripada wabak virus ini. Itu saja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.